Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan dengan video yang ke-6, iaitu sokongan dengan data sebelum projek mula. Dalam proses panduan proses pelaksanaan projek kumpulan ICC, pemilihan masalah isu adalah suatu yang penting untuk memastikan mengenal pasti apakah permasalahan yang hendak kita selesaikan. Okey, di sini dalam bahagian ini pemilihan isu, apabila kita telah membuat penyenarai pendek masalah kita, yang paling utama adalah kita nak mengaitkan dengan fungsi jabatan. Kita nak mengaitkan dengan proses kerja di jabatan. Kita nak mengaitkan dengan strategic planning di jabatan. Ini adalah untuk memberitahu bahawa projek kita ini relevan kepada jabatan. Okey. Setelah kita membuat 5 kaedah analisis untuk permasalahan tadi, sekarang kita kena sokong permasalahan kita dengan data. Maksudnya setiap masalah yang kita ketengahkan dalam dokumen kita, kita hendaklah ada justification, penerangan ataupun penjelasan kenapa kita memilih permasalahan tersebut. Sekurang-kurangnya kita dah dapat menjelaskan, sebab examiner dalam SES ICC ini dia tak tahu apa yang kita maksudkan. Mungkin kita tahu tapi orang lain tak tahu. Cuba kita jelaskan bagaimana dalam bentuk documentation. Okey, sekarang ni selepas kita memilih, katakan kumpulan ini memilih pengurusan kayu rampasan yang tidak cekap sebagai tajuk kumpulan, dengan melalui tema dia memantapkan kerja penguatkuasaan. Jadi apabila kita memilih tema memantapkan kerja penguatkuasaan, ini bermakna kita dah dapat memastikan bahawa projek kita ini ada berkaitan dengan fungsi jabatan, sebab memantapkan kerja penguatkuasaan adalah sebahagian daripada fungsi jabatan, iaitu fungsi penguatkuasaan. Pengurusan, iaitu contohnya pengurusan kayu rampasan yang tidak cekap. Kaedah yang telah kita gunakan, kita terangkan balik, adalah kaedah affinity diagram, perbandingan data berdasarkan tema, analisis SMART katakan tadi, undian, rajah, keupayaan dan kritikal yang telah kita buat, kaedah berkriteria yang telah kita analisis untuk permasalahan. Jadi kumpulan telah memilih kaedah brainstorming dan undian. Permasalahan yang hendak diselesaikan iaitu pengurusan kayu rampasan yang tidak cekap. Akibat jika tindakan pembetulan tidak diambil mengakibatkan penjagaan yang lama dan meningkatkan kos. Okey, perlu diingat di sini kita kena mempunyai data mengakibatkan penjagaan yang lama dan meningkatkan kos. Data ini sangat kritikal untuk memastikan bahawa projek kita ini relevan. Data 5 tahun penjagaan kayu di contohnya di bahagian Sibu, di bahagian Bintulu, ataupun di seluruh Sarawak kalau kita ada data dia, dan peningkatan kos yang ada boleh dikira melalui penjagaan. Kalau satu tempat kayu rampasan dijaga oleh 3 orang, termasuk driver sekali, dan kita kira kos sebulan dia berapa. Dan kaedah-kaedah ini adalah satu cara untuk kita kena dapat data sebelum kita buat analisis yang lain. Maksud ini adalah data sebelum projek mula. Data ini
kita tak perlu untuk pergi ke field untuk cari. Kita perlu dapatkan daripada documentation saja. Kita dapatkan daripada file saja. Kita dapatkan daripada rekod jabatan saja. Sebab hipotesis yang ada kemungkinan disebabkan oleh apa? Ini kita kena, kalau kita tidak mahir, kita kena tanya dengan HOD kita. Kita kena tanya dengan pejabat hutan, pegawai hutan wilayah kita. Kita kena tanya dengan mereka yang berkaitan dengan fungsi tersebut untuk kita mendapat lebih banyak information, ya, supaya setiap information yang kita ada kena catatkan. Kalau kita dapatkan informasi sebab dan hipotesis ini daripada ketua bahagian penguatkuasa, kita letakkan situ nama dia siapa, bila kita telefon, masa, tarikh dan apa komen dia dalam kita masukkan dalam file documentation tersebut. Ini adalah, dan ringkasannya kita masuk dalam sini, dalam dalam documentation ini. Tapi dalam file dia lebih detail lagi, ya. Dalam presentation ni tak payah detail sangat. Dokumen dalam file, ya. Tiada sesuatu yang kita nak buat, kita refer dengan pegawai hutan wilayah, kita refer dengan ketua jabatan, kita masukkan dalam file, ya. Kena buat jadual yang tersusun, ya, supaya lebih memudahkan tuan-tuan untuk mengenal pasti, ya, untuk menyimpan dokumen tersebut, ya. Okey, sini implikasi jika tidak diatasi. Ini optional, ya. Tetapi baik kalau tuan-tuan buat implikasi kalau tajuk kita tadi pengurusan kayu rampasan yang tidak cekap, kemudian pengurusan kayu rampasan yang kecekapan dalam pengurusan kayu rampasan. Boleh, ya, tajuk-tajuk macam ni yang tidak ditadbir dengan baik akan mengakibatkan terganggunya proses pendakwaan, di mana bukti pendakwaan akan hilang. Contoh, kalau tidak diatasi, ini akan memberi masalah kepada jabatan, masalah untuk pendakwaan. Okey, di sini apa yang kita nak kaitkan adalah contohnya jabatan, implikasi jika tidak diatasi kepada jabatan. Pengurusan kayu, contoh, ya, pengurusan kayu rampasan yang tidak ditadbir dengan baik mengakibatkan output pendakwaan yang lemah. Bukti pendakwaan yang lemah. Ini impact dia kepada jabatan, kesan dia kepada jabatan, implikasi dia kepada jabatan. Kepada negeri apa? Ia akan menjejaskan perancangan untuk menjadikan Sarawak zero pembelakan haram 2025 di kawasan hutan simpan kekal, katakan. Ini adalah dasar kerajaan negeri. Dasar bukan, ini adalah salah satu daripada azam daripada Jabatan Hutan, zero pembelakan haram 2025 di kawasan hutan simpanan kekal. Okey, negeri, rakyat, katakan, akan mengharapkan kecekapan dan ketulusan dalam menangani kayu rampasan. Ini implikasi kepada rakyat. Cuba kita jelaskan satu persatu. Kalau tajuk anda tentang restoration, anda kena kaitkan dengan jabatan, negeri dan rakyat. Lebih nampak lagi orang yang nak memberi markah dalam projek kita, ya, lebih nampak lagi, ya. Ini kesesuaian dengan dasar kerajaan, isu penting bagi pemegang taruh. Ini kalau tuan-tuan, kalau projek yang tuan-tuan ada, ini cuba dapat daripada sumber akhbar, majalah, ya, jabatan, jurnal jabatan, ya, daripada penerbitan jabatan, ya, buku 100 years, banyak buku 100 years. Dalam buku 100 years mungkin boleh dapat isu hubung kait projek dengan isu semasa ini, ya. Kita kodkan gambar tersebut, kita ambil keratan akhbar, kenyataan menteri kalau ada, cantik kalau ada kenyataan menteri, kalau ada kenyataan pengarah dan lain-lain lagi, ya, takkan gambar dia bawah tu. Kita justified kenyataan kita, nyatakan satu persatu, cari bukti yang ada, tarikh dia bila, masa, tempat kenyataan tu dibuat, nyatakan kaitan dengan tajuk kita.
Kalau kita letak hubung kait dan kita tak letak kenyataan ataupun justifikasi, ini kalau kita letakkan kenyataan dengan justifikasi adalah lebih baik, ya, kerana maksudnya kita faham dengan apa yang kita nak kaitkan ini dengan isu ataupun dasar kerajaan. Okey, seterusnya kaitan dengan fungsi utama jabatan. Cuba kita perhatikan sini, visi, misi, polisi berkaitan, strategic planning, polisi hutan, kalau ada. Memang cantik kalau ada. Tapi kalau kita dah dapatkan tema tadi, tema kita berkaitan dengan fungsi jabatan hutan, tidak susah kita nak buat fungsi ini, ya. Kita buat satu persatu. Di visi diiktiraf sebagai secara global dalam pengurusan hutan lestari. Bagaimana pengurusan kayu rampasan yang tidak ditadbir dengan baik untuk memastikan pengurusan hutan yang lestari. Pengurusan kayu rampasan yang tidak ditadbir dengan baik, dan ini akan mengakibatkan untuk memastikan pengurusan hutan yang baik. Katakan contohlah, ini mungkin ada ayat dia ada silap sikit, ya. Misi merancang dan membangunkan sumber hutan untuk sosioekonomi dan kemampanan alam sekitar. Kemampanan alam sekitar. Pengurusan kayu rampasan yang tidak ditadbir dengan baik akan memastikan sosioekonomi dan kemampanan kita tidak dapat dikawal dengan baik. Justifikasi sama ada negatif atau positif, boleh buatlah. Mungkin justifikasi yang saya tulis di sini kena dihalusi semula, jangan ikut bulat-bulat, kerana saya nampak ada perlu penambahbaikan di sini. Polisi berkaitan dengan jabatan berdasarkan mesyuarat jawatankuasa pengurusan dan operasi. Beri detail bila tarikh dia, mesyuarat bila. Mesyuarat JKPOP adalah mesyuarat pengurusan operasi Jabatan Hutan telah mencadangkan supaya penambahbaikan kepada SOP dilakukan bla bla bla. Kita masukkan detail di sini kalau ada. Plan strategik, kalau yang 4 ni kumpulan kena rujuk kepada HOD anda, rujuk kepada bahagian ODPD, rujuk kepada pegawai hutan wilayah untuk dapatkan maklumat ini. Strategic trust, kita dalam strategic trust mana? Kalau penguatkuasa tadi dalam strategic 2, plan action plan 1, enhance SOP relevant to ordinance and rules. SOP pengurusan hutan kayu rampasan adalah sangat diperlukan untuk memastikan ianya relevan dengan undang-undang. Dia ada relevan dengan undang. Salah hijau, relevan. Polisi pemerkasaan undang-undang perundangan hutan, dan juga kita justified apa yang kaitan tersebut. Yang justification ini tuan-tuan kena lihat baliklah, jangan ikut bulat-bulat sini. Okey, sekarang ni mendefinisikan masalah. Setiap masalah, kalau kita ada 4 masalah akhir tersebut, kalau kita ada 4 masalah akhir ataupun 3 masalah akhir, sebelum kita buat pemilihan tajuk, sebaiknya terangkan tiap-tiap masalah tersebut, menggunakan 5W1H ini. What, apa, sebutkan secara objektif, spesifik apa dia masalah tersebut. Nyatakan masalah, di mana masalah itu berlaku, bila ia berlaku, mengapa ia berlaku, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, dan bagaimana ia berlaku. Beri ringkasan sikit supaya orang yang membaca lebih faham. Katakan kita telah list daripada 10 masalah, kita dah kecilkan kepada 4 masalah
yang kemungkinan yang dapat kita perhalusi, ya. Kita buat satu persatu ini, mendefinisikan masalah ni tiap-tiap satu tadi, ya, sebelum kita dapat tajuk yang akhir tadi, ya. Okey, saya bagi contoh macam ni. Untuk apabila kita dah dapatkan tajuk, katakan kita dah dapatkan tajuk, kita pecahkan tajuk tersebut kepada data-data yang hendak kita kumpul, ya. Data-data ini berdasarkan pada kekerapan yang kita nak dapat daripada masalah tersebut, what, ya. Masalah jumlah 5 kekerapan punca masalah yang paling mungkin berlaku. Tempoh masa pemindahan kayu rampasan, tempoh masa juga keputusan melupuskan, tempoh masa penyediaan laporan, maklumat pengawalan yang terlibat, pegawai yang terlibat dalam perampasan kayu rampasan ini. Nampak apa yang kita nak terangkan dengan lebih detail sini dalam what ni. Kemudian kita huraikanlah dengan where, bila dia berlaku, di mana, bila kita mengambil data tersebut. Kenapa data diperlukan? Ini adalah secara ringkas, ya, untuk kita menerangkan tajuk projek kita tadi. Adalah baik untuk kita menerangkan tajuk projek dalam bentuk ini, ya, supaya lebih mudah orang faham, ya. Biar double check balik apa yang kita tulis nanti, ya. Okey, setelah kita menghuraikan menggunakan 5W1H, cuba wujudkan ataupun create ataupun bina objektif projek. Sebaiknya objektif projek adalah objektif yang dapat dicapai, ya, bukan yang general, yang terlampau umum, ya. Memudahkan pelaporan dan pemantauan kayu rampasan, memudahkan laporan dan pemantauan kayu rampasan. Di akhir projek nanti kita dah dapat membuat bagaimana untuk memudahkan laporan dan kita memantapkan lagi kayu rampasan ini, maksudnya penjagaan, banyaklah mewujudkan proses kerja yang lebih efektif kalau kita nak membetulkan proses kerja, ya. Kalau kita nak create tool yang ada untuk mewujudkan untuk membina satu tool yang boleh memudahkan kerja, memudahkan tugas restorasi, katakan pengurusan kayu rampasan diguna pakat di jabatan. Ini umum, ya, umum. Boleh kita buat objektif tersebut dan di akhir nanti maksudnya kita dapat menjawab objektif ni dan kita berjaya untuk mencapai objektif yang kita nak buat, ya. Okey. Seterusnya adalah permohonan dan kelulusan. Permohonan dan kelulusan, saya percaya semua kumpulan dah buat ini, dan di akhir sekali dalam 6 video ini, tuan-tuan sebaiknya mula dari sekarang untuk membuat dokumentasi dalam bab 1 ni. Dalam bab 1 yang saya terangkan dengan 5 video yang ada ataupun 6 video yang ada ini, tuan-tuan kena buat, sebab pada 4/5 kita akan minta tuan-tuan hantar kepada bahagian pembangunan projek, penyelaras KIK anda di Jabatan Hutan. Jadi sila ambil tindakan segera tentang ini dan stay safe. Sekian, terima kasih.